Tuan Yang di-Pertua, saya sedar bahawa polarisasi kaum sedang menjadi-jadi. Jika kita ingin kurangkan masalah perkauman ini, kita perlu tahu sebabnya. Melarang sebutan berkenaan dengan perkara ini tidak akan mengurangkan masalah. Bahkan ia akan menjadi lebih teruk. Besar kemungkinan pengasingan antara kaum akan menjadi lebih jauh kerana tidak ada tindakan diambil. Ia akan meluap-luap dan akan cetuskan tindakan yang ganas yang lebih sukar diatasi. Saya ingin rujuk kepada revolusi Rusia. Ia disebabkan oleh perpisahan antara kaum elit yang kaya raya dan buruh pertanian yang amat miskin. Akhirnya, revolusi oleh rakyat yang miskin menghasilkan pembunuhan raja, Tsar yang memerintah. Demikian juga di Perancis dan di negara China dan di banyak lagi negara lain. Sebabnya ialah oleh kerana puak elit tidak suka dengan rintihan puak yang miskin. Dengan itu tidak ada perancangan untuk menangani perasaan tidak puas hati puak miskin ini. Malaysia unik. Semua rakyat Malaysia tidak suka dengan huru-hara dan keganasan. Tetapi ini tidak bermakna polarisasi kaum tidak ada. Sebenarnya perkauman akan menjadi lebih teruk jika keadaan sebenar disembunyi. Adalah lebih baik kita kenal pasti keadaan dan kita bertindak mengurangkannya supaya kurang bahaya. Dalam sejarah masyarakat manusia, sesuatu yang sering menyebabkan revolusi ganas berlaku ialah jarak perpisahan antara yang miskin dengan yang kaya. Perbezaan kaum tidak akan membawa rusuhan jika tidak ada elemen perbezaan daripada segi agihan kekayaan. Apabila perpisahan ini dikaitkan dengan prestasi yang dicapai antara kaum, maka kesan terhadap hubungan menjadi lebih teruk. Kita tidak dapat menukar kaum, tetapi kita mampu mengurangkan jarak perbezaan ekonomi antara kaum. Jika jarak ini dapat dikurangkan, kelainan kaum dapat dikurangkan kesan buruknya. Sejarah menjadi pedoman kepada kita. Kita perlu kaji dengan cara yang saintifik dengan lebih awal supaya kita dapat kenal pasti sebab sesuatu isu itu wujud. Dari hasil kajian ini, dapatlah kita bertindak awal sebelum ia menjadi ancaman besar, sebelum rusuhan dicetuskan. Dasar ekonomi baru adalah hasil daripada kajian terhadap sebab-sebab peristiwa 13 Mei 1969 berlaku. Hasilnya ialah pengurangan jarak pencapaian dalam bidang ekonomi antara kaum di Malaysia. Jika pada 1969 perusuh berpendapat segala yang ada di bandar adalah milik orang lain, hari ini terdapat banyak dari pemilik dalam bandar terdiri dari kaum mereka sendiri. Dengan itu, jika mereka merusuh, kaum mereka juga akan jadi mangsa. Sebab itu, sejak Mei 1969, tidak ada rusuhan besar-besaran yang berlaku di Kuala Lumpur. Tapi kita perlu kurangkan lagi perbezaan kekayaan antara kaum. Membuat dakwaan masalah ini tidak ada dan akan mengundang polarisasi yang lebih serius antara kaum. Tuan Yang di-Pertua, minta rumuskan, Tuan. pada tahun hadapan, tahun 2022,
kita akan adakan banci penduduk. Kita bukan perlu kepada bilangan penduduk Malaysia sahaja, tetapi juga peranan dan sumbangan mereka kepada negara. Berasas kepada banci yang lebih terperinci ini, satu perancangan baru boleh dicipta dan diperkenalkan supaya segala perbezaan antara kita di negara berbilang kaum ini akan dikenal pasti dan tindakan dirancang untuk mengatasi masalah yang kita hadapi. Saya harap wawasan kemakmuran bersama akan diteruskan oleh kerajaan. Oleh kerana sesuatu yang sering menyumbang kepada pertelingkahan ialah jarak antara miskin dan kaya. Banci perlu ambil kira segala yang menyumbang kepada jarak perbezaan ini. Dengan ini, polarisasi kaum dapat kita kurangkan.